Wah betul. Okay, alright. So geng, selamat datang ke vlog vlog Kepeng Tiba vlog Kepeng. Chubby. Alright. So ini cikgu nak test Sony ZV-E10 yang baru keluar bersama dengan ZV-1 yang cikgu dah beli. Ada nama kamera aku ni. Nama dia apa? Eric Dobrik. Jom. So untuk permulaan, kalau kita compare side by side macam tak ada apa sangat, sebab saya gunakan dua mode yang sama, which is Intelligent Auto untuk ZV-1 dan juga ZV-E10. Lebih kurang sama saja. Saya rasa auto mode dia memang dah super duper powerful. Of course ZV-E10 saya rasa lagi powerful sebab dia punya image sensor lagi besar dan kemampuan dia boleh tukar lens, di mana ZV-1 tak boleh tukar lens. Tapi ZV-1 ada f1.8 dan juga f2.8 24mm sampailah ke 70mm. Tapi winning point untuk ZV-E10 pada saya dari segi low light performance dia pada Cikgu Ulwan sangat-sangat mantap lah, sebab dia boleh push lebih daripada 10,000 ISO, and then barulah waktu tu memang pecah lah. So benda ni pada saya memang tidak boleh lah kita push dekat Sony ZV-1, sebab Sony ZV-1 ni dia maksimum 6400 pun pada saya ISO dia memang dah agak murky dan tak cantik. Tetapi untuk ZV-E10 ini pada Cikgu Ulwan saya berpuas hati sangat-sangat lah. Cumanya kelebihan pada ZV-1 adalah memang by default dia ada f1.8. Kalau kita zoom nanti dia akan capai paling minimal f2.8. So ISO kita boleh agak manageable lah. Tapi ZV-E10 ni kalau korang invest kepada lens yang f2.8 ke f2 ke, saya rasa dah okey lah untuk low light. Nah, untuk fotografi saya tak nak compare lebih-lebih sebab saya rasa Sony ZV-E10 memang superior daripada ZV-1, sebab ZV-1 image sensor kecil dan tak boleh nak tukar lens. Again, ZV-E10 ni dia boleh tukar-tukar lens. So kalau korang tukar lens yang memang aperture boleh buka besar dan belah belakang dia boleh jadi bokeh-licious dan banyak lah. So straight up fotografi, ambil lah Sony ZV-E10. So untuk dua mode ni, which is Full HD dan juga 4K, tak ada apa-apa isu sangat. So dia tak ada crop ke apa-apa ke, dan dia boleh buat 4K 30 frames per second. Tapi kalau kau nak buat slow motion, dia cap kepada Full HD sehingga 120 frames per second. So yang ini saya nak cuba test untuk standard SteadyShot, tapi untuk Full HD. So dia memang tidak akan crop apa-apa, tapi bila kita bump terus kepada active SteadyShot tapi resolution Full HD, memang kita akan nampak ada significant crop. Saya rasa lebih kurang 30%. Kemudian saya letak lagi resolution 4K dan juga active SteadyShot. So dia penambahan crop lebih kurang 5%. So kalau kita compare side by side Full HD standard SteadyShot dengan active SteadyShot tapi 4K, memang significant gila lah crop dia. So agak annoying juga sebenarnya. Dan ini adalah untuk testing rolling shutter untuk ZV-E10. Kalau korang tengok tiang tu dah start menyengit kan. Lagi-lagi kalau kita dah set kepada 4K. Tadi Full HD, so sekarang 4K lagi teruk lah dia punya Jello ataupun rolling shutter dia kan. Dibandingkan dengan ZV-1, kalau Full HD memang Jello dia macam sangat-sangat kurang. Tapi kalau kita letak 4K, dia ada penambahan Jello lah dekat situ. Tapi dekat sini kalau kita compare side by side ZV-1 4K dan juga ZV-E10 4K, saya rasa memang ZV-E10 punya Jello effect memang agak teruk lah. Saya memang sangat teruk, dan benda ni akan nampak bila kita nak buat vlogging dan bila tangan kita terlalu shaking dan kita tak ada lens yang boleh stabilize kita punya footage kan. So memang kita nampak macam gegaran tu kurang natural lah pada Cikgu Ulwan. Tapi kalau kita buat pada Sony ZV-1, kita letak lah macam mana pun 4K ke Full HD, dan bila saya buat slow motion lebih kurang macam ni, korang akan dapati Jello effect tu saya rasa masih lagi ada sedikit tapi tak annoying macam ZV-E10 lah. So ZV-E10 ni dia ada banyak pilihan picture profile. Dia ada HLG1, HLG2, S-Log 3 tu semualah. So korang boleh pilih according to you guys punya kesukaan lah. Dan ZV-E10 juga dia ada product showcase. So dia akan detect dulu objek yang dekat dengan kamera dan dia akan terus fokus dekat situ. Benda ni memang sudah ada pada ZV-1, tapi kelebihan pada ZV-E10 adalah semua lens yang ada autofocus memang supported. No issue at all. Go. Tak dapat. Babu dah jawab dah bro. Tak dapat. Babu dah janganlah bayar sikit tak dapat. Tak dapat. Okay, good pan. So kalau korang tengok dalam this one, dia dah crop untuk active stabilization. Agak tight jugalah. Kau selesa tak buat vlog macam ni dengan zoom macam ni? Kau selesa tak? Aku tak pernah pakai benda ni. Oh, kau tak pernah pakai? Aku off lah. Right. David Dobrik kan. So muka Chubby ni jadi lagi besar lah sebenarnya kak. Betul.
Okay, jadi kita orang shoot 4K tapi off kita punya stabilization, okay? So macam mana? Kau selesa vlog macam ni sekarang? Okay, aku selesa, aku sentiasa pakai sini. Tu cakap. So ZV-E10 ZV-E10 ni dia kelemahan dia akan crop dalam 30-40% lebih kurang macam tu. So kalau korang boleh invest kepada lens yang wide ke dan ada stabilization pada lens, saya rasa okey lah kot ZV-E10. So nanti invest pada lens yang elok sikit. Itu boleh, kita boleh invest. Yang kamera tu dah tak boleh invest lah. Tak boleh geng, tak boleh buka. Tak boleh buka. Patah. So yang ini pula Sony ZV-1 4K dan active SteadyShot. Dia pun crop juga tapi dia tak se-crop macam ZV-E10 lah, lebih kurang sikit. Right? So sekarang ni adalah 4K mode intelligent auto. Tapi sekarang ni korang dapat memang luas gila lah nak dibandingkan dengan yang tadi kan. But either way, betul lah, aku mengakukan lah yang ZV-1 ni ada kelemahan, dia tak boleh tukar lens lah. Ya. So baru 1 point, Cikgu Luan dah 10 point. Dah kalah. Baru 1 point, come on lah. Cuma kritikan saya pada kit lens yang diberikan, memang saya rasa dia punya minimum focus distance tu agak kurang lah. So saya rasa macam kalau nak dapatkan minimum focus distance kena tukar lens yang lagi okey lah kot nak dibandingkan dengan ZV-1. From the get go, kalau korang ambil paling wide 24mm, korang boleh buat focusing distance yang sangat-sangat dekat lah dengan objek itu. Okay. So inilah body untuk Sony ZV-E10. Bila Cikgu Luan pegang, memang saya rasa berat dia agak comparable juga dengan Sony ZV-1 saya. So kalau kita buka, ni dia punya body ni semua, boleh letak juga dead cat yang memang Sony dah bagi. Saya punya ZV-1 pun boleh juga. Dan korang tengok simple button layout. Dia tak se-complicated macam full frame macam A7 III ke. Okay, just nice untuk buat videographer. Dan kalau korang tengok dalam ZV-E10 nak dibandingkan dengan A6400, dia tak ada viewfinder untuk fotografi. So pada Cikgu Luan untuk videographer lah, saya rasa this one is for videographer purposes only. Dan kelebihan dia juga, korang boleh ada mic jack dekat sini. Dan tak silap saya boleh juga monitor audio di dalam ni. Betul Chubby betul this one dia bukan sekadar boleh monitor audio kat sini, macam ZV-1 saya tak boleh. Dan korang boleh charge guna USB-C. Dan sebenarnya boleh streaming juga menggunakan Sony ZV-E10. Just cocok je korang punya USB-C, cocok kat komputer, dia dah act sebagai webcam, tak perlu install apa-apa driver. Untuk kelebihan dia lah. Layout dia lebih kurang sama saja. So kalau macam korang nak pilih mode movie, ada dekat sini juga. Movie, foto dan juga smooth and quick SNQ untuk slow motion purposes. Tekan FN. Ni sama je lah. Apa-apa model Sony semua sama je lah. Tak ada lagi gempak dia ZV-1. Apa yang gempak owner lah lagi gempak. Alright. So itu sajalah kot untuk testing ZV-E10 lawan dengan ZV-1. Alright. Dah confirm ni menang. Mana boleh menang? Tak boleh menang sebab Cikgu Luan belanja dia MACD. So 1 point. Rasuah. Tapi Cikgu Luan setuju sebenarnya. Kalau macam korang nak beli A6400, A6300, A6600, boleh skip terus untuk beli ZV-E10. Saya rasa winning point dia lebih kepada ISO level dia memang korang boleh push dalam keadaan dia tak ada apa-apa color bending ataupun color yang macam pelik-pelik. Nak dibandingkan dengan A6400, memang ISO lebih daripada 10,000, 20,000, dia akan color dia akan pelik, noise level dia akan pelik gila lah. So jaranglah Cikgu Luan puji ZV-E10 depan Chubby sebenarnya. Tapi itulah hakikatnya. Okay, right, tu je lah kot. Thank you Chubby untuk collab bersama dengan saya. Kalau korang nak tengok vlog-vlog David Dobrik Chubby Chubby Dobrik. Korang boleh tengok lah channel dia. Okay, memang banyak gila konten-konten menarik. Dan yang paling penting sebenarnya dia kawan Kepeng. Okay, nak sebab apa? Yang paling penting ingat, yang penting bukan sebab gear, sebab skill. Say someone yang sudah ada gear RM4,000. Itu je lah kot. Okay, alright. So, itu saja daripada saya. Apa lagi juga saya tahu berkenaan dengan video editing, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah. Saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya. Yang penting dia tak rotan aku ini. Saya Cikgu Luan. Saya rotan Chubby. Okay. Bye-bye.